bertemu pada yang ini. Dan jazakumullah khairan kerana sudi hadir untuk mendengarkan peringatan daripada Allah ni melalui lidah yang Wahidin galah saya lah yang menyampaikannya. Semuanya datangnya daripada Allah, insya-Allah. Dan hari ini kita masih lagi sambung tentang Alhamdulillah agak aku berlindung kepada Allah. Jadi kita bincang atas tajuk Allah, iaitu apa dia? Maksudnya kita berlindung kepada Allah daripada syaitan ini. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah, yang mana Allah inilah dengan maksud apa? Mentauhidkan Allah. Jadi salah satu manusia ni bukti dia tauhidkan Allah, dia sentiasa apa? Dia tahu pelindung dia Allah, bukan benda lain. Kita dah bincang yang lepas, pelindung kita ni Allah. Ada lain yang boleh mudaratkan kita melainkan semuanya izin Allah. Ada satu pun mudarat yang datang kepada manusia ni daripada makhluk-makhluk yang Allah cipta, tidak. Tapi kadang-kadang ada manusia ni bila dia syirik ni apa dia? Dia takutkan lebih daripada Allah kepada benda yang lain. Sehingga sebab itulah banyak yang timbulnya apa? Amalan, khurafat dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum. Macam dalam surah berapa yang manusia ni, sehinggakan manusia ni dia hilang yang rasa kasih dan cinta dia kepada Allah. Dia mengasihi yang lain sama macam mencintai Allah. Jadi bila kita memohon perlindungan kepada Allah, ini kata-kata mana? Ini namanya ibadah kan? Apa dia kita baca? Tauhidullah wa ta'atuh. Tauhidullah maknanya mengesakan Allah dan mentaatinya. Esakan Allah dan mentaatinya. Mengesakan Allah ni. Jadi mengesakan Allah tu kita tengok dalam surah 39 ayat 36. Boleh dapat muka surat 462 surah Az-Zumar. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Wa yukhawifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min hada. Jadi bukankah Allah sebut, bukankah Allah itu bikaf bi'abdah. Kaf ni maknanya apa? Cukup. Sudah sempurna. Bukankah Allah inilah tempat yang paling sudah sempurna, tempat kebergantungan hamba-hambanya. Wa yukhawifunaka billadhina min dunihi. Tetapi apa dia? Sedangkan mereka ini menakut-nakutkan engkau dengan sesuatu selain daripada Allah dan makhluk-makhluk lain ni. Jadi kadang benda-benda tu inilah dia kerja syaitan ni.
Syaitan daripada siapa? Manusia dan jin lah. Bukankah Allah ni cukup? Kita ni keluar daripada zuriat kita ni sebelum kita dalam ibu kita ni, kan? Siapa yang selamatkan kita selamat-selamat keluar ni? Semuanya kerja Allah, kan? Dalam banyak semua perkara sebenarnya bukanlah kerana yang lain, tapi kerana semuanya Allah. Kata Allah, dengan izin Allah. Bukankah Allah ni cukup tempat kita bergantung? Tapi yang menghalang manusia ni apa dia? Mereka dengar ni, mereka menakut-nakutkan engkau ini, Nabi lah, dan juga kita lah umatnya ni, kepada apa sesuatu allazi ni, apa saja benda, sama aja benda yang hidup ke, yang berakal ke, yang tidak ke, kan? Dan selain daripada Allah ni, sampailah akhir manusia ni apa? Jadi takut, hilang keyakinan kepada Allah tu. Sebab tu akhir dia buat apa? Dia pun macam surah yang dulu ni kita baca lah. Surah ni ayat nombor 3 kita baca awal tu. Jadi dia jadi apa? Dia akan ada perantara untuk Allah, kan? Kita tak yakin dah. Sebab dia rasa benda ni lebih baik jalan ni, kan? Macam dekat Mekah tu akhirnya dia letak lahala tu, kan? Untuk apa? Bukan dia ingkari kebesaran Allah, tak. Tapi dia kata apa? Illa liqarribuna, supaya dia dekat sedekat dengan Allah lagi selamat dia. Macam itulah. Akhirnya kita ikut tunjuk apa? Tunjuk jin lah, kan? Semuanya kita kata ini kan ikhtiar Allah. Okey, jangan alasan itu. Dia alasan dia letak balik pada Allah. Padahal benda itu syirik dengan Allah. Allah tak perlukan semua tu. Allah ni Nabi doa selesai. Doa dah usaha. Nabi perang, Nabi doa dengan Allah. Begitu. Ya. Okey. Jadi wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang Allah sesatkannya, maka dia adalah petunjuk. Jadi maksud dia sesat ni mana? Amilah mencari pelindung selain Allah. Jadi tempat untuk dia rasa selamat, dapat berkat selain daripada Allah. Okay. Jadi bukti juga manusia ni dekat dengan Allah, apa yang dia ambil? Dia ambil satu perkara lah. Dalam surah nombor 9 ayat 51. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Tadi ayat tadi kita baca tidak, bukankah Allah ni lah yang cukup tempat kita ni mencari segala-galanya kepada Allah ni, menyerahkan segala-galanya kepada Allah ni. Jadi apa dia yang paling penting sekali sebenarnya sebagai nombor satu dia adalah ayat ni. Adakah tidak cukup buat mereka ni, manusia ni, mencari pedoman lain selain daripada Quran ini? Awalam yakfihim, yang tidakkah cukup buat mereka ni semuanya kami dah turunkan kepada kaum Muhammad Quran, kitab ini yang sering kali dibaca kepada mereka, yang menjadi panduan hidup mereka. Kerana semuanya dalam kitab ini benar-benar ada terdapat apa? Kasih sayang, rahmat dan peringatan daripada Allah untuk kaum yang apa? Yu'minun, yang mereka mahu mempercayainya. Untuk orang yang beriman dapat. Bukankah dia Quran ni? Jadi tauhidkan Allah ni pertama apa?
Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita. Allah ni ada perlukan perantara ke? Tak ada. Dan juga apa bukti kita tauhidkan Allah? Jadikan apa dia? Al-Quran ini pedoman yang hidup, yang sebenar-benar, yang cukup ni, panduan yang terhebat ni. Tak perlu lagi ambil teori-teori lain yang mengarut. Melainkan sebenarnya semua yang panduan dan letak dalam Quran. Ini yang kedua. Allah tanya ni semua. Jadi pun Allah tanya kan, awalam yakfi, sama. Bukankah Allah cukup? Allah tanya alaysa bikaf, alaysa Allah bikaf abdah. Dan ini Allah kata awalam yakfihim, bukankah cukup petunjuk ini. Dan kemudian Rasul kita, Allah sebut Rasul ini cukup adalah rahmat kepada sekian alam ni. Kita dalam surah 34 ayat 28. 28. Surah berapa? Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan tidak lain kami utuskan engkau wahai Muhammad, apa dia? Kafatan linnas. Cukup untuk menjadi contoh buat manusia. Nabi Muhammad ni cukup menjadi contoh terbaik untuk semua manusia. Basyiran wa nadhiran, sebagai apa? Pemberi peringatan, pemberi khabar gembira, dan juga pemberi ancaman yang menakutkan. Basyir ni maknanya cerita tentang orang yang ikut dia dapat syurga, dia dapat khabar gembira. Dan maknanya ancaman untuk orang yang menolak Nabi ni dapat nadhiran, berita yang menakutkan, itu neraka. Tetapi ramai manusia ni lah yang tidak mahu mengambil tahunya. Ini bila manusia ni tak nak belajar, nama dia apa ni? Bila manusia tak belajar, dia apa? Maka dia tak tahu ya Allah ni cukup. Dia tak rasa cukup Allah. Dia tak rasa Allah ni cukup. Sebab apa? Sebab itu akhirnya ditinggalkan kitab yang sebenarnya cukup. Kitab Quran tadi ni cukup untuk panduan kita ni. Tapi kita akhirnya tak tahu. Dan kita rasa Nabi ni bukan dia contoh yang sebenar. Ini semua ada perkataan kaf ni. Jadi bila mereka ni la ya'lamu ni, maksudnya mereka tak belajar, tak mahu, tak ambil tahu apa yang mereka ambil tahu, sampai akhirnya mereka ni berubah fikiran. Cuba tengok surah 30 ayat 7. 30 ayat 7. Ini perbuatan syirik yang mereka buat. Jadi bila mereka syirik, pelindung mereka bukan lagi Allah, walaupun mereka sebut a'udzubillah ke. Ketika mereka tak lakukan hal ni, membuktikan keimanan mereka, maka jauhlah mereka sebenarnya. Tengok dalam surah 30 ayat 7. Daripada ayat 6 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ni wa'adallah ni apa? Tadi yang kita baca ayat tadi, basyiran wa nadhiran. Nabi tu, Nabi ni bashir, Nabi bagi tahu bashir. Bashir ni apa? Janji Allah, kamu beriman mari ikut aku dapat syurga. Janji Allah, yakin tak tu? Belajar ni. Itu maksud dia nak tahu. Dan juga naziran, kalau kamu ingkar kamu dapat azab, takut tak? Itu janji Allah. Dan Allah tak akan mengingkari janji. Jadi la yukhlifullahu wa'dah. Allah tak akan menyalahi janjinya. Tapi tiba-tiba nanti oleh kerana sampai masa nanti tak apalah, tak jadi pula nak masuk neraka, pergilah masuk syurga, tak apalah. Tak ada. Janji Allah tetap. Kalau tidak Allah tak adil pula. Kat mana kita nak letak keadilan Allah kat situ? Hari ini manusia diletakkan keadaan dia mengingkari apa dia? Sikap adil Allah. Sebab tu yang wujud apa dia? Hari ini baru ni ada perhimpunan apa? Kan? Yes. Habis. Rosaklah manusia. Yang pakai tudung pun ada juga. Sama saja. Tapi fikirannya menyesatkan. Itulah yang berlaku. Okey? Jadi, kenapa jadi macam ni? Tengok ayat yang ke-7. Baca. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Bila kita baca daripada ayat 6 tadi, ayat belakang ni kita walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah ni jelas, Allah tak akan menyalahinya. Tapi kenapa manusia ni tak ada perasaan terhadap janji ini? Jadi Allah sebut walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi ramai manusia ni tak nak ambil tahu. Tu. Sebab itu tak dapat. Mereka ambil tahu tentang apa? Ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka sibuk untuk ambil tahu benda yang zahir kat dunia ni. Sibuk kerja untuk itu. Tapi hakikatnya tentang akhirat lalai. Quran dia tak nak belajar. Yang lain dia sungguh-sungguh belajar sampai jadi pakar. Mereka belajar sampai pakar tentang benda-benda yang boleh mendatangkan, bagilah dia rasakan manfaat untuk dunia. Tapi dia lalai tentang perkara yang patutnya dibawa untuk akhirat. Akhirnya dia tinggal Quran. Kan? Begitulah. Hari-hari dia belajar cakap Arab sebenarnya dengan Allah ni, tapi dia tak pernah rasa. Ni Allah umpamakan macam siapa? Jadi orang-orang yang begini ni dia dalam keadaan sesat. Kita tengok dalam surah 2 ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathali ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. فهم لا يعقلون. Ini perumpamaan orang-orang yang ingkar. Ni kafir ni dia ada banyak
Jadi kita sebut sini kufur ingkar. Nak faham mudah masuk kafir ni, cara hidup. Kita tengok cara hidup. Dia bukannya kita letak pada person tu. Sebab tu Nabi tak bagi kita letak pada seseorang tu menuduh kafir balik kepada tuan dia. Dia bukan kata si fulan ini kan. Tapi tak boleh pula kita kata memang terang-terang dia memang orang yang kafir. Macam orang yang bukan Islam ni tak boleh kata dia ni tak boleh sebut kafir dah, dia sebut non-Muslim. Boleh tak? Ini ada kan isu tu kat Indo sekarang. Nanti masuk Malaysia juga isu tu, insyaAllah. Tak tahulah, mudah-mudahan tak masuk. Tapi selalunya perkara yang ni dia akan berlaku, barang dia akan masuk sampai sini. Hari ni dekat dah ada orang Muslim yang mana ni liberal. Sebab agama ni semua plural ni semua agama kan. Dia kata tak baik tuduh orang tu kafir, tapi sebut dia kafir. Mata tu ke yang orang Badri ni tak boleh sebut dia kafir. Dia tak tahu amalan dia orang baik. Kan? Kurang dia kebaikan. Dia pun buat baik. Kadang-kadang orang agama Muslim tambah lagi jahat. Macam dia tak. Macam itulah. Jadi kita tak boleh sebut dia kafir, sebut non-Muslim. Habis. Ini akhirnya dah juga. Hari ni memang pelik-pelik benda akan berlaku bila kita terus abaikan Quran. Nanti tak tahu apa muncul lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita tak adalah terjebak dengan benda-benda macam tu. Jadi kafir ni dia kalau dari segi kita kena tengok cara-cara hidup manusia. Semua boleh terjebak. Dia dalam surah kafir dalam surah 15 ayat 3. Ayat 3 ini dia bukan susuk terbalik orang tu person tu. Ini cara hidup yang begitu. Kerja rumah kita sebenarnya ada kategori apa. Jadi kita kena ukur. Surah 15 ayat 3 masuk dulu. Nanti kita masuk surah ni. Awal. Ni nak baca dia kita tengok daripada ayat 2 dulu. 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubama apa dia? Seringkali nanti, kadang-kala, seringkali orang-orang yang ikar kafir nanti menginginkan kalaulah mereka ni Muslim. Jadi ni cerita nanti penyesalan orang-orang yang ingkar, yang dibakar, yang mereka di dunia disombongkan ayat Allah ni dalam semua kategori yang disebut kafir ni. Jadi ketika itu dia akan selalu berharap kalaulah di dunia ni tunduk menyerah diri pada Allah kat dunia ni. Muslim ni maknanya apa? Berserah diri. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham dia punya maksud. Kan? Sesuatu yang contohnya ni apa? Kolam pen kan? Kita takkan tahu manfaatnya tanpa tahu apa tugas yang dia boleh lakukan. Apa dia punya mendalam lagi makna dia, perbuatan dia. Macam jadi bila kita apa guna pen ni? Menulis baru ada kesan. Kalau sekadar tahu nama tak ada manfaat lagi. Jadi kita kata nama apa? Malaikat apa? Kira-kira apa nama dia? Roket dan atik. Ada manfaat tak? Tahu nama? Ada manfaat tak tahu nama dia? Ni apa? Roket ni atik. Betul. Jadi itu salah. Tak ada nama malaikat roket atik, tak ada. Itu tulisan yang salah. Tak ada dalil pun. Dalam surah 50 kan, ma yalfazuhu apa dia? Kita buka lah ya. Illa ladai raqibun atid. Surah tu. Jadi kita masuk surah tu. Jadi roket atik ni dia bukan nama malaikat.
makna dia kena tahu. Itu sifat kepada malaikat itu. Sebelah sini sifat dia roket dan atid, dan sebelah sini juga sifat dia roket dan atid. Roket ni maknanya apa? Dia mengawas. Roket sentiasa mengawas. Atid dan tak pernah pergi tempat lain. Dia mengawas, dia mencatat sentiasa, dan juga dia setia ada kat situ. Itu nama roket pun atidun. Maksud dia macam tu. Jadi kalau kita tahu nama atid, okey. Maksud dia sentiasa. Kalau faham makna dia tu, baru kita tahu. Sebelah sini adalah pengawas yang sentiasa hadir, sentiasa catat. Dan sebelah sini juga sentiasa. Sifat roket dan atid ada pada malaikat yang berada di yamin dan shimal. Malaikat kanan kiri ada nama. Tapi nama roket atid itu bukan nama. Itu boleh kita i'rabkan. Ini adalah sifat, bukannya nama tu. Malaikat itu dua je. Ya, malaikat di kanan dan kiri. Allah sebut dalam Quran malaikat di kanan dan kiri, yang kedua-duanya sentiasa duduk, dan kedua-duanya ada roket dan atid. Sifat dia, bukan nama malaikat. Nama malaikat dalam Quran Zabaniyah memang nama malaikat. Israfil nama malaikat. Lagi apa? Jibril memang nama malaikat. Itu nama. Ustaz tu ulang balik, rakit tu maksud dia apa? Mensiasa apa? Sentiasa mengawasi. Yang ngawal. Atid? Atid tak pernah absent. Oh, sentiasa ada je. Ya. Dia pengawas, dia jaga awasi, dan dia tak pernah. Kalau kita pengawal ada absent tak kadang-kadang pergi bilik air. Tu absent. Dia memang mengawas, betul tak? Tapi pengawas ni lemah kan, dia mengawas, tapi kadang-kadang dia kena kencing kan, pergi bilik air. Masa tu lah pencuri masuk kan. Ini tak ada, dia mengawas dan dia duduk je sampai bila-bila. Itu maksudnya roket dan atid. Kita tidur pun. Kita tidur pun dia duduk lagi. Dia tak tidur, dia tak tidur terlelap dah. Itu maksudnya atid. Bila kita faham makna tu, apa kesan dia? Tugas dia, apa kesan dia? Barulah ada makna tu. Kita takut lah. Begitu. Faham tak? Begitu juga makna tadi Muslim. Kita tahu Muslim, okey, kita tak dia Muslim. Tapi tahu apa makna Muslim? Muslim tu, hari ni kalau kita letak pada nama, tapi hakikatnya bukannya Muslim. Sebab makna Muslim apa? Menyerah diri dan menyelamatkan yang lain. Dia berserah diri, datang je peringatan Allah, dia menyerah, tunduk terus, dan aslama. Berkata aslama tu apa? Menyelamatkan yang lain. Dia hidup dia nak menyelamatkan apa? Daripada neraka. Itu nama Muslim. Walaupun nama dia hari ni tulis Muslim, tapi kalau dia bukan perilaku itu, nama sajalah. Sebab apa? Dia tak faham makna tu. Hari ni sesuatu benda dah jadikan apa? Dah di label kan. Bila label, tak datang kesan dah. Sebenarnya bukan pada label, pada apa? Pada fungsi dia apa. Barulah kesan. Hari ni Islam ni semua pada label. Kan? Sebab tu dia boleh label, ini puak ini, dia label, puak itu sesat, puak ini yang baik. Dia masing-masing jadi label. Label ni memang masalah. Islam Nabi tak bawa dengan label, Nabi bawa dengan roh, kefahaman. Kita je hari ni berlaku je. Maaf zaman. Nampak tak beza ni? Jadi Muslim dia katakan aslama. Aslama ni menyelamatkan, menyerah diri dan menyelamatkan. Itu kan. Jadi kalau dia seorang Muslim, tapi dia tak peduli jiran sebelah dia, dia sedang ada dengan makna Muslim tak? Tak. Saya tak kalau jiran sebelah dia tu orang kafir, dia tak pernah cakap pasal Islam. Dia tahu nanti dia kena bakar dalam neraka. Dia pernah selamatkan tak? Adakah makna menyelamatkan? Tak. Itu Muslim. Berat ya. Saya tak ajak kawan datang belajar ni. Itu makna Muslim. Jadi kita sekarang kena faham apa? Faham makna kegasan yang ada dalam tu. Itu dia punya isi. Hari ni kita nampak luar, dalam tak nampak. Itu juga kalimah. Kalimah hari ni kita letak pada labelnya. Kita tak rasa dalam dia. Kalau kita ambil botol susu kan, botol air ni sedap, tapi tak pernah minum pun. Apa dalam ni tak tahu. Begitulah hari ni kita dengan agama kita. Nampak label macam indah, dia pack kemas, tapi tak pernah minum dalam dia. Basi, busuk air tu. Itulah faham agama kita hari ni. Jadi bila begitu lagu tengok ni. Jadi itu mana Muslim layak ni. Jadi sebaliknya kalau tak lakukan, apa dia termasuk dia? Kafir, sebab dia bunyi-bunyi kan. Lawan Muslim, Muslim menzahirkan nama makna Muslim tu. Kafir ni dimaknanya kafarah ni. Sebab tu nama kafir ni adalah petani. Kafir ni maknanya petani. Kerja petani apa? Menyembunyikan. Menanam benih, disembunyi benih. Kafir.
Ada ayat-ayat dia. Nanti lain kali jelas sikit ni, sebab saya takut nanti dia boleh jauh, banyak berat sangat. Saya terang ringkas-ringkas je tu lah. Ada ayat lain. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok. Sebab tu bila saya nak terangkan ni, kafir ni saya terangkan pada apa? Pada perbuatan, bukan pada label. Bila kita label dia lah, saya tak. Bila sebut munafik kita tak faham. Kan? Dia lah, kita tak. Bukan. Dia bukan pada label, pada maksud dia apa? Adakah maksud itu ada pada kita juga atau tidak? Kalau ada, kita kena istighfar, kena taubat, elakkan terjadi perbuatan itu. Jadi maksud kafir ni, tengok ayat 3. Perbuatan dia ini dia. Ayat 3. Dapat pelajaran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Di zarhum ni maknanya tinggalkan mereka. Maksud dia apa di sini? Ini cerita ni orang yang kafir ni dah dalam neraka, tinggalkan apa lagi? Dan ni maksud tinggalkan apa? Tinggalkan cara hidup mereka. Tinggalkan cara hidup mereka. Apa cara hidup mereka? Cara hidup mereka ada 3. Dalam ayat tu apa dia? Pertama, dulu. Pertama, cara hidup mereka hidup untuk cari makan. Hidup dia untuk cari makan. Mak bapak risau dia anak dia apa? Tak dapat cari makan. Itu je dia risau. Mak bapak dia tak pernah risau anak dia tak dapat masuk syurga, kena bakar ke neraka. Dia tak nampaknya tu. Dia nampak itu kecil, tapi dia risau lebih daripada nanti anak aku tak dapat cari makan. Itu. Lagi yang kedua apa? Jadi sebab tu hari ni dia risau anak dia tak tahu apa? Tak tahu menulis, tak tahu mengira, tak tahu matematik, ketinggalan itu ini. Tapi dia tak pernah risau anak dia tak faham Quran. Okey. Yang kedua apa? Yang tamat tahu Ain. Tahu ain. Yang tamat tahu yang kedua. Apa ni? Bersenang-senang. Dia nak cari hiburan. Jadi dah cari makan. Dia cari makan dah. Dia cari makan kat mana? Pukul apa? Dia cari makan start dari pukul 8 sampai pukul 5.30 balik. Rehat jam. Lepas tu dia cari hiburan kat mana? Kat TV ada drama ni. Itu dia. Besok okey, rutin harian dia gitulah, pusingan dia. Jadi cukup bulan tak bagaimana ni? Adalah aktiviti dia lagi lah, cari makan hari bulan lah. Itu je lah pusingan hidup dia. Tapi dia tak tahu setengah ni sesuatu yang membahayakan sedang menanti dia kat mana? Akhirat nanti. Sebab ini bukan hidup dia sebenarnya. Hidup dia kat sana. Dia tak nampak jalan macam mana sekarang, apa yang dia nak buat, kerja berat dia untuk hadapi hari esok. Dia rasa cukup dah. Jadi ini kerja syaitan. Dia termasuklah, inilah ada orang-orang yang disebut dalam ayat ni, ciri-ciri dia. Dan yang ketiga apa dia? Wayun yulhihimun amal. Amal ni maknanya harapan, panjang harapan. Yulhihim ni kalau bahasa pegang apa? Leher ni macam mana maksud dia? Leher ni macam ni, yulhim ni dalam segi yang lain maksud dia pergi bercuti. Alha ni maknanya cuti. Umpama saya boleh bagi yang mudah, saya selalu bagi macam tu lah. Kita kerja berat kerja stres, kerja stres kerja stres. Lepas tu kita buat apa? Letakkan bahawa saya nak cuti panjang, saya nak hilangkan stres, saya pergi bercuti. Alhal dia sedang pergi bercuti. Jadi dia bercuti-cuti, dia rasa hilang stres dia. Tapi sebenarnya hilang ke? Dia balik nanti jumpa lagi benda tu. Begitulah manusia. Tetapi itu tak apalah. Dia jumpa dia stres sementara je.
Tapi sekarang ni manusia, bayangkan hidup dia sekarang ni, umpama hidup kita sekarang, kita ni hidup kita untuk bercuti je, seronok, berhibur, makan itu, kan? Tapi nanti bila kesudahan hidup kita sebenar nanti, kita akan stres juga. Di akhirat kita akan stres. Stres dia sama tak dengan stres macam buat kerja tadi? Taklah. Stres dia berkekalan sampai bila-bila. Dibakarlah sampai bila stres yang tiada pun ujungnya. Jadi sekarang ni di dunia ni tempat rehat ke tempat kerja? Kerja untuk apa? Akhirat. Itu yang paling penting ni. Tapi tak nampak itu satu pekerjaan. Dia nampak itu satu apa? Satu cakap part time je. Tak. Mana lebih tinggi? Akhirat ke dunia? Akhirat. Akhirat bukan part time. Bukan boleh kita pilih kerja part time untuk akhirat. Tak, akhirat ini lah kerja sebenar-benar kita. Dunia ni asbab kita cari, Allah bagi rezeki supaya kita boleh sumbang untuk akhirat. Itu fikir dia. Tapi hari ni kita sedang bercuti. Dan nanti kita jadi kuat jadi kita apa ke? Akan apa? Akan stres yang berkekalan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab ini tempat rehat yang sebenar kat mana? Akhirat. Wahasunas murtafaqa, Allah kata. Selepas mereka kerja nanti Allah kata inilah tempat rehat yang sebenar-benarnya. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut ayat ni. Akhirat tempat rehat sebenar-benar. Cuba tengok para sahabat Nabi buat kerja apa? Kan? Kalau kita baca perjuangan mereka, sungguh bagai langit dengan bumi lah kita ni. Dan mereka ni risau apa lepas dah buat kerja tu? Hanzalah risau. Hanzalah ni dia syahid ni. Dia susah payah, dia korban harta sungguh banyak. Sampaikan dia ni, apa dia? Ketika perang Uhud, dia baru kahwin. Baru sehari kahwin. Baru sehari bersama dengan isteri dia, Nabi panggil perang. Dia terus keluar tak tempat mandi. Dan dia mati syahid di perang Uhud. Bayangkan kita ni hari ni anak kita baru kahwin, kesian dia kan. Ni tidak, baru kahwin, dia terus pergi jihad. Nabi panggil dia dan dia mati terus meninggal, wafat di sana. Apa perangai dia ketika sebelum dia kahwin ni? Dia pernah stres. Stres apa? Ketika dia jumpa dengan Nabi, bersama dengan Nabi di masjid, dengan kuliah Nabi tentang Allah cerita ni, Quran ni, dia rasa begitu semangat sekali. Dan bila dia balik rumah, dia seronoklah dengan isteri dia macam biasa. Sekejap je dia jumpa isteri dia dan dia pun terkejut. Tadi aku rasa takut sangat, sekarang ni asal rasa hilang ni benda tu. Dan dia kata apa? Dia risau. Hanzalah ni dah munafik. Dia pergi keluar dalam keadaan risau sungguh. Itu siapa? Hanzalah yang dijamin syurga, yang dimandikan oleh malaikat. Risau dirinya terbalik dengan sikap apa? Sikap ni. Kita yang tak ada jamin syurga apa-apa, tak pernah fikir pun ini bukan aku, tak apa. Boleh ke? Patut tak kita rasa macam tu? Tak patut. Kita lagi patut takut sepatutnya. Tapi kita tak pernah rasa tu. Sebab tu kita relax je, tak buat kerja apa-apa. Sedangkan kita lah yang kena buat sesuatu ni. Mereka ni sungguh-sungguh betul-betul buat kerja, tapi mereka cukup takut. Termasuk dalam ciri-ciri munafik ni. Tapi kita, itulah keadaan dia hari ni. Jauhnya panggang dari api ni, bezanya. Jadi tu bila kita baca Quran, kita boleh bezakan. Ya Allah, apalah aku buat ni selama ni, apa yang aku dah buat dengan kitabmu ni, apalah sumbangan kita untuk dapat syurga Allah ni. Okay. Dan wayulhihimul amal, bila akan sedang ni? Kalau kita terus bersikap dengan panjang ni, apa lagi nak buat apa ni? Nak beli rumah kat mana lagi? Nak beli kereta apa lagi? Nak apa lagi? Contohnya. Sedangkan berapa banyak yang telah kita impak, berapa banyak yang telah kita sebut pada orang, mengajak kepada mendekati Allah ni. Apa semangat yang telah kita keluarkan? Jadi itu kena fikirkan tentang ayat ni. Sebab apa? Inilah ciri-ciri apa? Ya, sifat-sifat dia, sikap dia. Sifat perbuatan dia begitu. Apa dia hidup dia? Hidup untuk cari makan, hiburan dan terus panjang dia. Apa lagi nak buat? Dia tak nampak nasib dia kat sana. Jadi Allah kata apa? Zarhum, biar, tinggalkan fikiran ini, kita buat kerja kita. Okey. Dan ya. Jelas. Jadi inilah penyebab. Sebab itu termasuk dalam apa ni, salah satu cabang kesyirikan. Syirik ini ada banyak perkara yang kita bincang. Kalau hari sana ada 4. Taat, mahabbah, dakwah dan niatnya. Nak niat hidup dia dah tadi. Sebab apa? Sebab tak mahu belajar tadi. Okey. Jadi kita
Cuba tengok dalam surah 102 ini. Ayat 107. Dekat juz amma. Surah apa ni? Kita biasa baca ni. Al-Takatsur Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Jadi ini perkataan yang sama Alhaakumut takatsur. Alha tu maknanya telah melalaikan, kecukupan kamu dah melalaikan. Apa dia? At-takatsur ni. At-takatsur ni maknanya menimbun-nimbun. Menimbun, memperbanyak-banyakkan. Apa lagi impian dia? Dah dapat habis, timbul lagi yang lain. Dia dapat habis, timbul lagi yang lain. Dia tak pernah habis. Tak pernah habis. Mengikut telunjuk nafsu dia. Jadi perkara itu menimbun-nimbun ni, sama ada makan ke, apa lagi, cari hiburan ni dan angan-angan dia ni, itu maksud dia timbul lah. Jadi benda itu semua telah melalaikannya. Bila keadaan dia akan sedar? Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah nanti kelak bila kamu menziarahi kubur. Zurtumul tu maknanya ziarah. Ziarah kubur lah. Dia boleh dua pengajaran boleh dapat. Antara Nabi kata apa, ziarah kubur ni cuma untuk dua. Nabi benarkan dah kita semua, ziarah kubur cuma untuk dua perkara. Pertama apa? Untuk mendoakan ahli kubur. Dan yang kedua untuk ingat mati. Jadi dengan harapan itulah dia. Sampai kamu ziarah kubur sampai ingat, kamu dah sedar apa yang kamu buat. Dengan harapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Ziarah ni memang kita ni ziarah kubur. Masuk sini bukannya dalam kubur, bukannya hati, bukan masuk bukan. Itu yang pertama lah. Datang kubur pertama. Yang kedua, masuk dia juga apa? Mati. Ya, mati. Yalah, mati lah. Ya, kalau hidup dia ni di ziarah kubur, dia dapat peringatan, sempat lagi. Boleh. Tapi juga pengajaran yang kedua apa? Ya, kita juga ni bila mati, kita bukannya duduk kat kubur. Kita cuma ziarah saja tempat tu. Sebab apa? Itu bukan tempat kita yang kekal. Kita akan dibangkitkan. Betul Allah pakai ziarah kubur. Kita semua nanti mati di tanam tu, kita cuma ziarah sekejap. Ziarah ni maknanya ziarah bertemu sekejap. Sementara ni sebelum kiamat, kita akan bangkit, kita akan tinggal kat kubur tu. Itu maksud ziarah. So itu juga Allah pakai perkataan ziarah. Dia dua. Dalam kalau kita hidup, apa dia? Ziarah kubur dengan apa? Supaya ingat kesilapan kita. Kalau dah mati nanti, ketika kita baru ingat juga kesilapan. Tapi masa tu dah terlewat. Dua ibrah dari situ. Itu maksud zurtumul maqabir. Okey. Baik, kita balik pada ayat Kina kafir tadi. Sudah dua ayat, 171. Faham sekarang ni masuk secara mendalam apa mana kafir tu? Okey. Dalam surah 2171 jadi kita boleh terpalit tak dengan mana tu dari segi perbuatan? Ya, boleh. Tapi boleh tak kita menghukum seorang yang ni kita kafir? Tak boleh. Bukan itu. Sebab tu kita kena cerita apa ni, menyedarkan orang ni. Menyedarkan dengan benda macam ni, baru orang semua terbuka. Bukannya kita kata hukum orang, tak. Macam ni dia membuka minda dengan bahasa tu sendiri. Okey, balik pada tadi 2171. Masalul ladzina kafaru. Perumpamaan orang-orang yang ingkarkan Allah ni, yang hidup dia macam ni lah. Ketika di dunia ni tak fikirkan tentang akhirat ni,
Samalah seperti apa? Allazi yaniku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Seperti makhluk yang dia berteriak kepada sesuatu yang tidaklah dia mendengar, melainkan apa dia? Panggilan yang keras ataupun lembut. Du'a'an wa nida'a, panggilan yang lembut atau panggilan yang keras. Apa maksud dia? Ayat ni cerita pasal makhluk apa? Ini pasal binatang. Contoh kambing dan lembu lah. Kalau kita pergi kandang kambing, apa dia? Yang nipu ni dia menjerit, berteriak. Contoh seekor kambing bunyi, yang lain bunyi tak? Ikut semua, tak tahu apa benda dia bunyi, tak tahu sebab, ikut saja. Sebab apa? Dia tak berfikir, dia tak ada akal. Begitu juga kepada kalau tuan kambing, dia panggil kambing apa dia? Atau anjing ni, ada panggilan dia kan, nak bagi makan dia apa? Datang. Kalau dia nak halau, halau kan. Dia cuma faham dua perkara. Itu maksud dia panggilan keras dan lembut ni. Kalau tuan kami panggil macam tu, dan kalau dia sama dia pun, macam itulah keadaan dia. Dia tak dapat fikir tentang apa yang dia sendiri ucapkan. Jadi kalau Muslim, dia hidup tanpa akal, tanpa fikir. Sebab tu kita kena apa ni sekarang? Quran ni tujuan ni untuk apa? La'allakum ta'qilun, kitab untuk membolehkan kita ni ada daya fikir. Sebab tu hari ni kita kena fikirkan, cuba tengok berapa banyak hari yang kita solat, kita minta pada Allah, kita baca Quran dalam solat ni, dengan ayat yang kita baca tu kita fikirkan apa yang kita sebut tu. Rasa kita sedar lah benda. Kita masuk dalam solat ni, takbir Allahu Akbar, kita baca surah kita, suratul Fatihah. Cuba kita kena fikir tak apa yang kita sebut, ataupun kita sebut sama-sama ni tadi, tak tahu, cuma ikut saja. Alhamdulillah, okey, ikut saja, tanpa pernah menghayati apa sebenarnya agama kita. Ayat ni rumah orang-orang yang